Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah pengakuan Najib yang paling mengejutkan seluruh dunia, seluruh Malaysia berkait dengan 1MDB dan Jolo. Kalau Anda masih ingat ketika permulaan kes dan isu skandal 1MDB dibongkar, ada banyak kali penafian demi penafian yang dilakukan oleh Najib Tun Razak yang agak mengejutkan waktu itu. Antaranya, kalau masih ingat, Najib kata dia tak kenal, tak pernah jumpa dengan Jolo. Tapi pengakuan-pengakuan itu akhirnya satu persatu mulai didedahkan dalam mahkamah. Hari ini, pengakuan terkini oleh Najib memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia dan betul-betul menggemparkan kita. Akhirnya Najib mengaku bahawa dia bersemuka tidak selesa gaya hidup mewah Jolo. Maknanya, Najib bukan saja pernah berjumpa dengan Jolo, tetapi juga turut mengenali serba sedikit atau lebih banyak tentang Jolo, termasuk gaya hidup Jolo. Sebelum kita mulakan isu dan laporan berita dari Sinar Harian ini, bantu saya tinggalkan komen Anda share video ini. Datuk Seri Najib Tun Razak mengakui di Mahkamah Tinggi di sini pada Khamis bahawa beliau mengetahui mengenai gaya hidup Jolo yang bermegah-megah dan mendapat publicity. Namun tidak pernah mengesahkan dakwaan ahli perniagaan dalam buruan itu bahawa pembelian hartanah bernilai jutaan ringgit dan karya seni olehnya adalah bagi pihak Sheikh Mansur bin Zaid Al Nahyan, iaitu adik kepada putra mahkota Abu Dhabi, memberi keterangan sebagai saksi pembelaan pertama dalam perbicaraannya terhadap dakwaan menyeleweng RM2.3 bilion daripada 1MDB. Bekas Perdana Menteri tersebut mengakui menyedari reputasi Jolo ketika itu. Berikutan berita mengenai perbelanjaan borosnya untuk hartanah dan lukisan tersebar. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam merujuk Najib kepada artikel terbitan sebuah portal dalam talian yang melaporkan bahawa Jolo atau nama sebenarnya Low Tech Jo menginginkan hartanah termasuk kondominium, penthouse dan rumah agam di Amerika Syarikat, Singapura dan Perancis serta karya seni oleh Andy Warhol dan Claudie Monet. Semasa pemeriksaan balas oleh Muhammad Mustafa, Najib berkata beliau tidak selesa dengan gaya hidup Jolo dan bersemuka dengannya berhubung perkara itu. Saya bersemuka dengan Jolo mengenai hal ini dan dia berkali-kali ulang dia buat itu untuk Sheikh Mansur. Saya tidak selesa dengan gaya hidupnya yang bermegah-megah, kata Najib. Ini penjelasannya kepada saya dan dia ulang kepada saya beberapa kali bahawa pembelian itu untuk Sheikh Mansur, kata Najib. Muhammad Mustafa mencadangkan bahawa Najib yang ketika itu Perdana Menteri dan di puncak kuasa boleh menyiasat kebenaran dakwaan Jolo berhubung Sheikh Mansur. Najib berkata, menyiasat dakwaan itu bermakna melibatkan kerajaan negara lain memandangkan Sheikh Mansur merupakan adik kepada putra mahkota Abu Dhabi ketika itu. Muhammad Mustafa berkata anda boleh menyiasat tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Anda menutup sebelah mata dan tidak mahu mengetahui perkara yang sudah nyata. Najib menjawab, saya tidak bersetuju. Saya tidak selesa dengan laporan akhbar mengenai Jolo. Sebab itu saya bersemuka dengannya, kata Najib lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan keputusan bahawa Zuraida Kamarudin telah pun disaman dan berjaya disaman, namun telah pun mendapat keputusan yang mungkin menggembirakan Zuraida Kamarudin. Walau bagaimanapun, PKR akhirnya mengambil tindakan yang pastinya berita buruk untuk Zuraida Kamarudin. PKR bawa kes tuntutan Zuraida bayar 10 juta ringgit ke Mahkamah Persekutuan.
Denda ini sebenarnya berlaku apabila Zuraida Kamarudin bertindak meninggalkan parti PKR dan lompat parti. Apabila perbuatan khianat seperti itu berlaku, akhirnya beliau sendiri yang susah apabila beliau disaman 10 juta ringgit oleh parti asal beliau. PKR akan membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan bagi memaksa bekas ahli atau naib presidennya Zuraida Kamarudin membayar pampasan 10 juta ringgit kerana berpaling tadah selepas memenangi kerusi Parlimen Ampang buat kali ketiga pada pilihan raya umum yang ke-14 PRU14. Peguam Parti Pemerhati itu, Navpreet Singh, hari ini berkata, mereka telah memfailkan permohonan kebenaran untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan pada 8 Januari lalu. Katanya, PKR merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan pada 11 Disember tahun lalu yang mengurangkan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh Zuraida kepada hanya RM100,000. Navpreet menambah bahawa dokumen rayuan telah diserahkan kepada pasukan peguam Zuraida dan mahkamah tertinggi itu telah menetapkan 10 Februari sebagai tarikh pengurusan kes perkara itu. Secara ringkas melalui usul ini, PKR mengemukakan 12 persoalan undang-undang kepada Mahkamah Persekutuan. Mencabar keputusan Mahkamah Rayuan yang mengurangkan jumlah bon daripada 10 juta ringgit kepada 100,000 ringgit sambil memohon untuk mengembalikan jumlah asal tersebut, kata peguam itu. Mahkamah Rayuan sebelum ini membenarkan rayuan bekas ahli Parlimen Ampang itu dengan memutuskan bahawa jumlah 10 juta ringgit adalah itu terlalu membebankan. Zuraida sebelum ini adalah ahli veteran PKR, tapi berpaling tadah semasa langkah Sheraton pada awal 2020 sehingga menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan PH tumbang selepas 22 bulan berkuasa. Bekas Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail kemudian memulakan saman 10 juta ringgit terhadap Zuraida bagi pihak parti selepas dia keluar parti. Berikutan kemenangannya pada pilihan raya kerusi Parlimen Ampang pada tahun 2018. Dalam pernyataan tuntutan, Saifuddin berkata, Zuraida telah menandatangani bon dan bersetuju untuk membayar parti sejumlah 10 juta ringgit berdasarkan terma dan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Terma dan syarat bon itu termasuk Zuraida bersetuju untuk membayar parti 10 juta ringgit jika tidak lewat daripada 7 hari selepas dia meletakkan jawatan dalam PKR, menyertai mana-mana parti politik lain atau menjadi wakil rakyat bebas selepas memenangi pilihan raya atas tiket PKR. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.